Selamat sejahtera semua, apa kabar? Sehat? Hari ini kita akan mempelajari teori baru iaitu teori knowledge and human interest. Knowledge and human interest ini telah diperkenalkan oleh tokoh dari Jerman iaitu Jürgen Habermas pada tahun 1968. Knowledge and human interest atau lebih dikenali sebagai pengetahuan dan minat manusia ini adalah menceritakan perkembangan sains yang semula jadi dan manusia moden. Tokoh ini iaitu Jürgen Habermas telah mengkritik tokoh lain seperti Sigmund Freud yang memberitahu bahawa psikoanalisis itu adalah cabang kemanusiaan dan bukannya didasari oleh sains. Okey. Tetapi karyanya juga telah dikritik ramai orang kerana karyanya pun tidak jelas dengan gayanya sendiri. Okey. Karyanya telah berorientasikan sejarah untuk membina semula prasejarah positivisme moden dengan niat yang sistematik untuk menganalisis hubungan antara pengetahuan dan kepentingan manusia. Bagi gambaran oleh tokoh Jürgen Habermas ini, beliau telah menggambarkan bahawa pengetahuan dan kepentingan manusia ini adalah usaha untuk membina prasejarah positivisme moden dengan tujuannya untuk menganalisis hubungan antara pengetahuan dan kepentingan manusia. Maksudnya, tujuan di sini adalah untuk memahami makna dan justifikasi sains. Okey. Selain itu, dalam konteks minat manusia, Habermas telah mengenal pasti dua perkara iaitu dialektik pembentukan diri manusia iaitu buruh dan interaksi. Kalau aspek buruh ini adalah tindakan yang bertujuan untuk mengawal teknikal dalam mencapai kejayaan. Manakala interaksi ini adalah jenis tindakan yang bertujuan untuk persefahaman bersama termaktub dalam norma-norma konsensual. Maksudnya, buruh ini adalah tindakan yang dikawal teknikal, maksudnya daripada sains. Kalau dari interaksi ini adalah hubungan antara manusia, sekelompok masyarakat di situ berinteraksi antara satu sama lain dengan tujuan yang sama. Okey, maksudnya interaksi ini lebih kepada sifat manusia. Okey, hai, selamat pagi murid-murid. Okey, sebelum kita meneruskan pembelajaran kita pada pagi ini, cikgu ingin membawakan murid-murid cikgu untuk menonton sebuah video yang bertajuk Norma Masyarakat. Okey, baiklah. Selepas menonton video yang bertajuk Norma Masyarakat itu tadi, sekarang tibalah waktu untuk cikgu membawakan murid-murid untuk membincangkan tentang maksud-maksud norma masyarakat. Okey, di sini cikgu ada sediakan 3 jenis maksud norma masyarakat. Okey, yang pertama adalah setiap kaum mempunyai norma tersendiri yang diamalkan dalam kelompok masyarakat mereka. Okey, maksud norma masyarakat yang kedua adalah norma berasal daripada perkataan Latin yang membawa maksud kepada peraturan atau ketentuan yang telah menjadi kebiasaan yang dijangka akan dipatuhi oleh setiap masyarakat. Dan maksud norma masyarakat yang ketiga adalah norma masyarakat ini pula merujuk kepada sebuah perilaku ataupun sebuah tindakan yang diterima sebagai amalan dalam sesuatu kelompok, komuniti dan budaya. Di sini bagi maksud norma masyarakat, cikgu boleh bagi contoh seperti semasa cikgu masuk kelas tadi, cikgu memberi salam kepada murid-murid cikgu dan murid-murid cikgu pun menjawab salam tersebut. Jadi itu boleh dikategorikan sebagai norma masyarakat kita, iaitu memberi salam apabila cikgu masuk ke kelas. Okey, murid-murid faham tak apa yang cikgu ajar tentang norma masyarakat? Okey, di sini cikgu sertakan tentang contoh norma masyarakat.
Yang pertama adalah menghormati orang tua. Macam mana kita menghormati orang tua, murid-murid? Kita akan menghormati orang tua dengan bersalam dengan mereka, menundukkan kepala ataupun tubuh kita apabila berjalan di hadapan mereka. Itu adalah salah satu norma masyarakat yang perlu kita terapkan dalam diri kita dengan menghormati orang tua kita. Seterusnya adalah duduk ketika makan. Murid-murid tahu tak kenapa kita perlu duduk ketika makan? Contohlah, katakanlah apabila ahli keluarga kamu makan dan kamu berdiri, itu menunjukkan rasa ketidakpuasan hati ahli keluarga kamu apabila melihat kamu macam tu. Ia menunjukkan bahawa kamu biadab dan tidak menghormati mereka. Sebaiknya kamu perlu duduk ketika makan. Itu adalah cara sopan untuk kamu menghormati mereka dan ahli keluarga kamu. Seterusnya adalah mengetuk pintu sebelum masuk. Okey, ketika murid-murid datang ke pejabat cikgu, apa yang murid-murid lakukan? Mengetuk pintu sebelum masuk kan? Okey, di sini kita perlu lihat bahawa norma masyarakat perlu mengetuk pintu sebelum masuk. Adalah tidak sewajarnya apabila kita masuk tanpa mengetuk pintu. Itu adalah tindakan yang salah, murid-murid. Faham tak, murid-murid? Cikgu harap murid-murid faham apa yang cikgu ajar. Seterusnya adalah beratur ketika menggunakan pengangkutan awam. Okey, pada pagi tadi, pada hari ini, murid-murid beratur tak apabila menggunakan perkhidmatan awam? Contohnya bas ke, murid-murid beratur tak? Okey, kalau kamu semua beratur, baguslah. Itu menunjukkan kamu ada disiplin diri dalam murid. Okey, apabila kamu memotong barisan, itu menunjukkan kamu tidak kamu mementingkan diri, ataupun kamu sambil lewat dan orang yang terpaksa beratur lebih lama akan ketinggalan bas apabila kamu memotong. Seharusnya kamu perlu beratur ketika menggunakan pengangkutan awam. Faham tak, murid-murid? Cikgu harap murid-murid faham apa yang cikgu ajar berkaitan dengan contoh norma masyarakat ini. Cikgu harap cikgu faham murid-murid cikgu adalah yang terbaik, baik kan, murid-murid? Okey, Seterusnya adalah kepentingan norma masyarakat. Murid-murid perlu tahu apa kepentingan kita mengamalkan norma bermasyarakat, iaitu salah satunya adalah sebagai panduan bertingkah laku. Macam mana kita bertingkah laku adalah kita perlu membantu dan mengawal anggota masyarakat supaya mereka memahami apa itu norma masyarakat, supaya mereka menerima apa itu norma masyarakat, supaya mereka boleh bertingkah laku yang baik dalam kehidupan mereka. Contohnya, kita boleh menjadi role model kepada mereka supaya mereka meniru kita apabila kita melakukan sesuatu yang baik. Contohnya, apabila kita membuang sampah di tong sampah, mereka tidak akan membuang sampah di merata-rata tempat. Sebaliknya, mereka perlu mencontohi norma ataupun mencontohi perangai kita ataupun tingkah laku kita. Itu adalah menunjukkan kesan yang positif yang lahir daripada kita, akan membentuk orang lain, akan dapat mengawal orang lain daripada berbuat sesuatu yang tidak sepatutnya. Seterusnya adalah membentuk masyarakat yang teratur. Seperti yang kita tahu, teratur adalah tersusun. Tersusun maksudnya individu yang membuat keputusan dan mengambil tindakan yang sesuai dengan norma masyarakat mampu melahirkan masyarakat yang teratur. Contohnya, teratur dari segi kehidupan mereka. Apabila mereka
dapat mengamalkan norma masyarakat, sudah semestinya kehidupan mereka teratur, masa mereka teratur, ataupun di sebaliknya mereka akan hidup amat damai sekiranya mereka menitik beratkan kepentingan norma masyarakat ini. Contoh, kepentingan yang seterusnya adalah membina masyarakat yang harmoni. Seperti yang kita tahu, anggota masyarakat yang sentiasa menjaga tingkah laku akan menghindari dari sebarang perselisihan. Contohnya, apabila kita berfikiran positif, kita tidak akan melakukan tingkah laku yang tidak sepatutnya. Contohnya, kita menyebarkan berita yang tidak benar kepada jiran kita. Murid-murid faham tak ataupun pernah lihat tak jiran-jiran murid-murid apabila dikatakan gosip, mereka akan memfitnah seseorang itu dan menyebarkan berita yang tidak baik kepada orang lain. Seterusnya orang lain pun akan meminggirkan dia. Jadi kita perlu menghindari perselisihan faham ini, dan kita perlulah sentiasa berfikiran positif, bertingkah laku baik. Tindakan itu akan menyebabkan orang lain suka akan kita, suka bergaul dengan kita, dan perlulah kita membina masyarakat yang harmoni supaya kehidupan kita aman damai, sentiasa dihormati oleh orang lain. Seterusnya adalah kepentingan yang seterusnya adalah sebagai ukuran bertingkah laku. Amalan norma yang diakui dan diterima akan menjadi ukuran yang sesuai bagi masyarakat. Seperti yang kita tahu, kita hendakkan kehidupan yang aman damai, kehidupan yang sistematik, kehidupan yang mulia. Jadi norma masyarakat ini telah dipersetujui oleh semua lapisan masyarakat, tidak kira agama, kaum, bangsa kulit, dan sebagainya. Semua yang baik-baik itu adalah diterima oleh masyarakat, tidak kira agama, bangsa, budaya, dan lain-lain. Jadi kita perlu bertingkah laku supaya kita dapat supaya ini dijadikan sebagai ukuran bertingkah laku. Bertingkah lakulah dengan sopan apabila bergaul dengan orang lain. Hal ini kerana membolehkan kita sentiasa didekati oleh orang lain, dihormati oleh orang lain. Oke, di sini adalah kesan pengabaian norma masyarakat. Seperti yang kita tahu adalah, seperti yang murid-murid tahu adalah norma masyarakat ini adalah yang baik-baik. Sekiranya kita tidak menerapkan dalam diri kita, ia akan menjadi kesan buruk kepada diri kita ataupun orang lain, ataupun kepada diri murid. Ini adalah bersikap individualistik. Bersikap individualistik ini adalah mementingkan diri sendiri ataupun mengambil kepentingan untuk diri sendiri. Seterusnya, keputusan dan tindakan berasaskan kepentingan diri sendiri tanpa mengabaikan kepentingan orang lain. Seterusnya, kurang melibatkan diri dalam aktiviti sosial. Okey, cikgu tadi ada bagi tahu yang beratur ketika menggunakan pengangkutan awam. Okey, apabila kamu beratur, ianya tidak akan menyusahkan orang lain. Tetapi sekiranya kamu tidak beratur ataupun memotong barisan orang lain, ia akan memberikan kesan yang tidak baik kepada orang lain. Seterusnya, orang lain akan melemparkan perkataan yang tidak senonoh kepada kita. Jadi kita perlulah beratur dan menghormati, serta kita tidak seharusnya mementingkan diri dalam kehidupan kita, kerana sikap mementingkan diri sendiri akan merugikan kita. Seterusnya, apabila kita membuat keputusan, kita perlulah bertanya kepada pelbagai pihak.
contohnya apabila cikgu ingin menghias kelas ini, cikgu akan bertanya kepada murid-murid, setuju tak murid-murid dengan cadangan cikgu apabila cikgu mahu menghias kelas ini dengan simpel. Jadi murid-murid contohnya murid-murid tidak setuju karena murid-murid berpandangan bahawa murid-murid kelas ini perlu dihiasi dengan secara kreatif dan tidak seharusnya secara simpel. Jadi di situ cikgu boleh mempertimbangkan keputusan murid-murid. Di situ murid-murid dapat lihat cikgu adalah perlu menitikberatkan keputusan dan tindakan orang lain tanpa mementingkan diri sendiri. Seterusnya, kurang melibatkan diri dalam aktiviti sosial. Orang yang bersikap individualistik ini adalah kurang menitikberatkan pergaulan diri dia dengan orang lain. Contohnya aktiviti bersukan, beriadah, itu akan menyebabkan diri dia terlalu meminggirkan diri daripada orang lain dan tidak suka bergaul dengan orang lain. Jadi, cikgu harap di dalam kelas ini kamu semua tidak mementingkan diri sendiri dan sentiasa aktif dalam sesuatu aktiviti. Okey, perlunya kita menjalani aktiviti bersosial kerana itu penting untuk diri kita dan orang lain. Apabila kita melibatkan diri dalam aktiviti sosial, kita akan dapat menjalinkan hubungan yang harmonik dengan orang lain ataupun kita dapat mengeratkan silaturahim antara satu sama lain. Seterusnya adalah manusia yang kurang beradab. Apabila kita tidak mementingkan kepentingan norma masyarakat, ia akan menjadikan manusia itu kurang beradab. Contohnya, perilaku yang bertentangan daripada norma masyarakat yang sepatutnya. Contohnya, cara berkomunikasi yang kurang sopan dalam kalangan remaja. Murid-murid tahu dan faham apa itu cara berkomunikasi yang kurang enak, kurang beradab apabila kita bergaul dengan orang lain. Contohnya, hoi, ambilkan saya benda tu atas meja. Hei, kau buat apa? Itu adalah bahasa yang kurang beradab dalam kalangan kita bermasyarakat. Jadi cikgu harus membetulkan, sepatutnya boleh tak awak ambilkan saya itu kita perlulah berkomunikasi dengan cara yang baik supaya kita dihormati oleh orang lain, dan kita perlulah mementingkan norma masyarakat supaya kita hidup kita sentiasa dihormati oleh orang lain. Kita perlu menjalankan peranan dalam diri kita. Contohnya, bertingkah laku yang baik, bertutur dengan cara yang bersopan. Seterusnya adalah menggunakan bahasa badan yang kurang menyenangkan. Bahasa badan ini adalah sesuatu yang bahaya kepada kita kerana apabila kita menggunakan bahasa badan yang kurang baik, itu adalah dapat menyinggungkan perasaan orang lain yang disindir. Apabila kita menyindir orang itu, seterusnya ianya akan memberikan kesan yang buruk kepada orang lain. Contohnya, dia memberi kesan kepada dia, contohnya dia tidak dapat menumpukan sepenuh perhatiannya kepada kehidupan mereka, dan mereka tidak berasa yakin terhadap diri mereka apabila seseorang individu itu menggunakan bahasa badan yang kurang menyenangkan. Okey, murid-murid faham tak apa yang cikgu sampaikan? Harap murid-murid faham. Okey. Kesan yang seterusnya adalah hubungan sosial terjejas. Contohnya, perubahan gaya hidup seseorang. Sekiranya seseorang tidak menitikberatkan norma masyarakat, ia akan memberikan kesan yang negatif kepada seseorang individu tersebut. Contohnya, dia akan meminggirkan orang tua dia.
Seterusnya adalah pergaulan di luar batasan. Contohnya, cikgu berikan satu contoh adalah apabila kita tidak mementingkan umum masyarakat, ia akan memberikan kesan kepada kita, apabila kita tidak ada rasa hormat kepada orang tua kita, kita akan kita sentiasa memanggilkan orang tua, sentiasa tidak mengambil berat tentang mereka, ataupun sentiasa bertingkah laku yang kurang sopan terhadap diri mereka. Dalam pada itu, pergaulan di luar batasan, mereka tidak mementingkan pergaulan. Contohnya, perempuan dengan lelaki, perempuan dan lelaki yang tidak tidak sah menjadi suami istri, mereka akan melakukan pergaulan di luar batasan. Seterusnya, ia akan memberikan kesan yang kurang elok ataupun kurang baik terhadap masyarakat yang melihat, dan kita perlulah memperbetulkan ini supaya hubungan sosial tidak akan terjejas. Kita sentiasa mengambil berat tentang orang yang berada di sekeliling kita. Kita perlulah menjaga pergaulan kita apabila kita bersama dengan semua orang, tidak kira bangsa, agama dan budaya. Kerana setiap agama mengajar kita arti kita perlu menjaga pergaulan kita dan tidak akan melebihi batasan kita. Kerana cikgu percaya bahawa kita mempunyai batasan dalam diri kita apabila bergaul dengan orang lain. Betul tak? Contohnya, perempuan dengan lelaki. Perempuan dan lelaki perlu menjaga pergaulan supaya kita sentiasa ada rasa hormat terhadap diri sendiri ataupun orang lain. Seterusnya adalah menjejaskan keharmonian masyarakat. Apabila kita bertingkah laku yang kurang baik, ianya akan menjejaskan keharmonian masyarakat. Memandang rendah amalan norma masyarakat. Contohnya, mempersendahkan cara berpakaian orang lain. Contohnya, apabila kita berpakaian macam cikgu ni, cikgu sopan tak? Sopan kan? Tetapi sekiranya individu itu tidak menitik beratkan kepentingan norma masyarakat ataupun norma masyarakat, ia akan memberikan kesan yang kurang elok kepada orang lain. Dia akan mempersendahkan cara pakaian orang lain. Contohnya, kamu ni tidak pandailah berfashion ataupun bergaya. Kita tidak seharusnya mempersendahkan cara berpakaian orang lain, kerana kita perlulah menghormati orang lain, tidak kira masa dan tidak kira masa. Dalam pada itu tidak menghormati amalan beribadat kaum lain. Kita perlulah menghormati amalan beribadat kaum lain. Contohnya, apabila seseorang itu ataupun dalam dunia ini ataupun dalam negara Malaysia ini, kita mempunyai pelbagai agama. Contohnya Kristian, Muslim, Buddha dan sebagainya. Kita perlulah menghormati mereka apabila mereka melakukan sesuatu ibadat, kerana sesuatu ibadat itu adalah amalan yang mulia di sisi agama. Jadi kita perlulah menghormati agama mereka, cara mereka, supaya kita dapat mengekalkan keharmonian dalam masyarakat. Dalam pada itu, kita seharusnya tidak mempersembahkan mana-mana agama, kerana kita mempunyai kepercayaan masing-masing dan kita harap kita mempunyai hak untuk memilih sesuatu agama itu, dan tidak mustahil
tidak seharusnya kita mempersonalkan ataupun tidak menghormati amalan ibadat kaum lain. Contohnya, kita apabila orang tu sembahyang, kita perlulah mendiamkan diri ataupun senyap apabila mereka bersembahyang, kerana itu adalah cara kita hormat terhadap kaum tersebut. Jadi kita perlulah mengekalkan keharmonian masyarakat supaya ianya tidak akan terjejas. Okey, murid-murid faham tak apa nama masyarakat, contoh kepentingan, kesan, pengabaian nama masyarakat. Cikgu harap murid-murid faham apa yang cikgu ajar pada hari ini. Okey, kita beralih kepada aktiviti. Murid-murid suka aktiviti tak? Angkat tangan siapa yang suka aktiviti. Cikgu nak bagi hadiah. Okey. Cikgu harap aktiviti ini mampu menerapkan norma masyarakat dalam diri murid-murid, kerana aktiviti ini adalah berkaitan dengan macam mana kita mengamalkan norma masyarakat. Okey. Dalam aktiviti ini, cikgu akan menerangkan bagaimana sesuatu aktiviti ini dijalankan. Jadi, diharapkan pelajar bertenang, jangan keluar, jangan yang tidur tu sila bangunkan, kerana cikgu faham kamu semua letih. Jadi, cikgu akan membagikan kamu kepada 4 kumpulan. Tidak perlu memilih kawan ataupun mengikut kawan, kerana cikgu sudah tetapkan kamu kepada 4 kumpulan. Jadi, kumpulan 1 dan 2 akan melukis poster berkenaan dengan norma masyarakat. Seterusnya adalah kumpulan 3 dan 4 akan melakukan kesan pengabaian norma masyarakat. Jadi, cikgu minta kamu menyiapkan ataupun berbincang dengan sesama ahli kumpulan kamu, selama 10 minit untuk menyiapkan ataupun melakukan apa yang cikgu cakap tadi. Cikgu sudah sediakan marker pen, kad manila terhadap kumpulan 1 dan 2 untuk melukis poster contoh norma masyarakat. Jadi cikgu harap kamu buatlah dengan baik, dengan jujur, supaya lukisan kamu tu ataupun lakonan kamu tu boleh memberikan pengalaman kepada kamu untuk mempelajari sesuatu yang baru ataupun berfikiran positif apabila melakukan sesuatu perkara. Jadi, cikgu harap kamu dapat menyiapkan itu dalam masa 10 minit. Diharapkan murid-murid bertenang apabila melakukan sesuatu aktiviti tersebut. Wakil boleh setiap wakil perlu tampil ke hadapan untuk membentangkan apa yang kamu lukis, apa yang melukis poster tu. Kamu perlu membentangkan apa yang berada di kad manila tersebut, apa yang terkandung di dalam poster tersebut. Seterusnya adalah yang kumpulan yang berlakon tu, cikgu minta kamu bersama-sama pergi ke depan untuk melakukan situasi di mana kesan pengabaian sekiranya kita tidak mengamalkan norma masyarakat. Jadi cikgu minta seterusnya selepas 10 minit tu cikgu akan panggil kamu semua untuk wakil daripada kumpulan 1 dan 2 untuk membentangkan poster tersebut, dan kumpulan 3 dan 4 akan melakukan kesan norma masyarakat. Okey, kamu semua happy tak happy tak dengan aktiviti yang cikgu anjurkan tadi? Cikgu faham kamu semua letih dan gembira, ada rasa gembira kerana dapat bekerjasama dengan ahli kumpulan, kan?
Jadi, Cikgu harap di sini adalah penghujungnya pembelajaran kita. Jadi, apa yang Cikgu dapat simpulkan dalam kelas ini adalah norma masyarakat perlulah diterapkan dalam diri. Jangan diterapkan di dalam kelas ini saja. Malahan kamu perlu menerapkan di luar, kerana kita perlulah membantu, bersama-sama membantu orang lain untuk bertingkah laku yang sopan, mengamalkan norma masyarakat yang baik dengan orang lain, supaya hidup kita aman dan damai, dan Malaysia boleh mengekalkan manusia ataupun warga yang bertingkah laku yang baik. Jadi, Cikgu harap kamu dapat memberi contoh yang baik kepada orang lain. Seterusnya boleh melahirkan individu yang teratur dari segi pengurusan masa, semua pengurusan. Jadi, Cikgu harap kamu faham apa yang Cikgu ajar. Seterusnya dapat dititik beratkan oleh kamu semua. Okey, itu saja daripada Cikgu. Sekian, terima kasih.